Hello guys, welcome back to my channel. Okay guys, hari ni Farah mengutarakan janjinya. Okay, yang pastinya ni muka tak make up, so korang jangan judge apa-apa, okay? Dulu Farah nak beritahu, hari ni Farah hampir-hampir kena sengat lipan. Sebab tengah tunggu kat depan tadi dengan husband nak temankan dia pergi kerja, tiba-tiba lipan naik ke atas luar. Sak baik aku tak picit. Kalau tak dengan aku sekali mati. Ini kontennya adalah nak share kisah-kisah misteri daripada rakan-rakan Facebook ataupun rakan-rakan WhatsApp Farah. Okay, kisah yang pertama dikongsi daripada Kak Noni. Okay, Kak Noni cerita dia macam ni. Okay, dalam cerita ni dia bahaskan diri dia akak lah. Okay, satu rumah ada 8 orang. Bilik besar ada 4 orang. Bilik akak 2 orang. Bilik satu lagi 2 orang. Nak dijadikan cerita, bilik yang 4 orang tu, salah seorang tu dia ada belajar ilmu isim tau. Ilmu isim ni rasanya ilmu batin yang sesat. Mungkin kalau siapa-siapa tahu pasal ilmu isim boleh komen kat bawah, okay? Okay, kita continue back. Mungkin terlalu taksub, dia macam tak betul lah. Rumah kita orang dia sendiri pagarkan 4 penjuru. Sebab kat Westport Klang memang haunted sikit kat area Pulau Indah sana. Okay, kenapa akak cakap dia macam tak betul? Dia selalu cakap seorang-seorang, macam ada orang sebelah dia. Bayangkan tengah solat tiba-tiba dia bersilat. Lepas tu sambung balik solat. Ada lagi tengah rukuk, telefon bunyi. Dia jawab, lepas tu sambung sujud. Ni climax dia lah. Satu hari tu dia nak buat malam kebudayaan. So proposal dia diluluskan oleh pihak kolej. So malam dinner tu, dia dengan budak yang menari lagu Mak Yong siap kemenyan. Diorang tak tahu ke kemenyan tu orang cakap makanan jin sebab asap. Tiba-tiba Farah ada budak menjerit. Kau bayangkan akak kat luar dewan dengan beberapa budak sesaja ambil gambar. Datang ketua pelajar tolak bahu aku. Cakap apa hal weh kat dalam tu? Aku pun tercengang. Apa masalahnya benda tu dengan aku? Rupanya ketua pelajar just spontan. Lepas tu kawan akak, kalau kat FB dia nama Izani, dia azan. Lepas tu sorang-sorang jerit. Kena histeria. Biasa kalau macam ni dekat dalam U ke, dekat asrama ke, memang mostly diorang akan kena histeria punya. Kita orang tak ada apa-apa, balik rumah masing, tukar baju, pegang buku Yasin, terus tidur. Lepas tu esok pagi tak ada orang weh kat dalam rumah tu. Aku ingat dah kena telan ke apa. Semua pergi rumah sebelah, tinggalkan akak dengan roommate akak. Dengan pintu tak tutup, dengan alasan tak sampai hati nak kejut kita orang. Sebab kita orang dah lena. Ramai kena histeria malam tu dalam 29 orang. Dalam surau pun dia kacau. Ni kisah daripada Kak Noni lah. Kak Noni ni kawan Mua juga, satu Melaka. So ni dia share zaman U dia kot rasanya masa ni. Sebab satu bilik kan ramai-ramai. Okay, zaman college. Dia dah tulis kat dalam tu, college. Okay, college. Kisah nombor 2. Batuk guys. Okay, kisah nombor 2 ni namanya di-hide-kan sebab dia tak nak orang tahu. Okay, so Farah dengan amanahnya akan hidekan nama dia. Just Farah akan letak screenshot di sebelah sini. Okay, untuk story ni. Okay, cerita dia macam ni. Tak boleh lupa masa minggu orientasi dekat U dulu. Aku ni seumur hidup tak ada pengalaman pun kes-kes gini. Nak jadikan cerita, malam terakhir kami kena ragging kau-kau dengan Fesi. Biasa dekat dalam U, dekat dalam asrama ke, memang kena ragging lah dengan Fesi kan. Apa lagi? Okay, dalam pukul 3-4 pagi macam tu, dalam dewan ada lebih kurang 1,000 student. Dah lah time tu penat tak cukup tidur, letih yang amat. Ambil kau, lepas seorang-seorang pengsan. Fikir sebab diorang penat. Pas 5 minit diorang meracau. Weh, ni dah seram. Bukan seorang weh, hampir semua. Lalu kalau histeria, ni perempuan je kena. Ni tak, dengan lelaki semua kena. Yelah, perempuan ni kan lemah semangat, badan kotor. Kita tak tahu kan. Sebab tu senang-senang benda tu nak kacau. Maybe tak pernah ada pengalaman histeria lagi, so tak tahu. Kebetulan time tu ada budak perempuan sebelah aku ni kena. Aku pula gatal pergi pangkukan dia. Macam nak tolong lah konon. Menjerit macam orang gila Minah ni. Lepas tu sini datang angkat dia. Nasib aku pun bangun lah. Macam aku cakap, aku memang tak ada experience benda-benda macam ni. Tutup mata aku rasa kabur.
macam nak pitam. Keliling mata aku gelap. Kaki aku sesemut. Tapi aku still sedar lagi. Aku pandang ke kawan aku, diorang cakap mata aku merah sangat-sangat. Datang seorang senior ni, dia peluk aku kekuat. Senior tu yang pastinya perempuan lah Kau jangan fikir bukan Kelempang tak? Okay. So senior aku datang peluk aku kuat-kuat. Dia baca ayat-ayat kat telinga aku. Aku ikut lah, tapi serius, aku sedar kot time tu. Aku belum 100% kena rasuk lagi dengan menatang jahanam ni. Then Alhamdulillah aku okay. Bak kata senior yang alim-alim ni, dia orang cakap kita orang ni kena kacau. Kita orang ni dah kacau benda ni malam-malam. Lepas tu ibu benda ni dah lepaskan anak-anak dia, kacau kita orang. Lebih kurang macam tu lah. Dia yang tulis lebih kurang macam tu lah. Lepas jadi benda ni, setiap malam tidur kat asrama. Aku jadi takut and trauma weh. Next sem, aku ambil lesen kereta ulang alik je. Nasib you dekat dengan rumah. Aku rasa macam aku tahu je you ni dekat mana kalau dekat dengan rumah awak. Okay, tapi dalam satu sem tu, dalam first sem tu, macam-macam jadinya. Aku rasa ni ada continue story ni. Mungkin tak apa. Nanti kalau ada sambungan cerita, aku akan masukkan ke konten yang seterusnya. Terusnya nak baca daripada Facebook. Okay, Facebook kali ni aku nak share daripada, yang ni dia bagilah. Ni Maslia Ramli. Okay, nanti aku akan letakkan screenshot dekat sebelah ni untuk korang baca pelan-pelan. Kalau korang tak suka dengar suara aku, korang boleh mute. Lepas tu korang baca pelan-pelan. Okay. Tajuk dia Anak Sulung. Cerita ni masa ni Lia baru kahwin dengan ex-husband. Lia umur 19 masa tu. Ditakdirkan Lia cepat lekat, bunting pelamin lah kiranya. Hadiah kahwin atas almari pun tak sempat-sempat buka lagi. Ada hadiah misteri pasal hadiah ni juga. Masa first trimester, ex bawa balik rumah mak dia dekat kampung di Terengganu. Nak dijadikan hal. Okay guys, lampu aku kelip-kelip actually. So aku macam Okay. Kau jangan buat hal Lempang kau orang. Okay, continue back. Nak dijadikan hal, petang tu hampir senja, dia bawa Lia round-round dekat kampung. Tepi pantai naik motor. Tiba-tiba dia lalu depan rumah kawan dia. Berboraklah kejap diorang dekat bawah pokok depan rumah kawannya. Persekitaran rumah tu agak sunyi dan berhutan. Okey, sampai nak ke maghrib, Lia perasan jiran kawan ex ni, ada makcik ni daripada tadi tenung je Lia. Macam nak telan. Naik seram, tambah pelik pula. Lia buat just tak tahu je lah. So kita orang pun balik. Malam tu nak tidur, ex dah lama lelap. Tiba-tiba Lia nak ke tandas. Rumah mak dia besar dan kena turun tangga nak ke dapur. Gelap gelita pula tu nak ke tandas. Lia rasa macam ada yang ikut daripada belakang. Okay, serius, kita pause sekejap. Benda yang rasa nak ikut daripada belakang ni memang adalah benda yang paling menakutkan. Macam dulu Farah kecil-kecil berlari-lari tau, nak tutup lampu. Bila kita dah tutup lampu kat depan, kita berlari nak masuk bilik. Sebab apa? Sebab takut. Rasa macam benda gelap kat belakang tu akan kejar ikut kita sekali. Okay, continue back. Dipendekkan cerita, bila masuk bilik, Lia cepat tarik selimut. Ex kejut. Dia kata pergi mana? Sebab dari tadi dia rasa Lia ada je kat sebelah dia. Tiba-tiba masa Lia tutup pintu bilik, dia tersedar sebelah dia dah tak ada orang. Lepas tu dia tidur balik. Lia memang tak dapat lelap. Dalam terkebil-kebil, tiba-tiba Lia nampak perempuan rambut panjang mencangkung. Betul-betul hujung kaki Lia. Masa tu mulut memang terkunci. Yang Lia ingat, Lia sebut Allahu Akbar. Sambil tarik lengan ex, dia tersedar dan kita orang terus tak boleh tidur malam tu. Sambil buka-buka ayat-ayat suci. Bab hadiah kahwin tu pula, ada kisah nombor 2. Bab hadiah kahwin. Daripada penulis yang sama, okey. Bab hadiah kahwin tu pula, ada seorang nenek saudara ni hadiahkan sesuatu masa Lia kahwin. Elok kemas dibalut. Since time dia dah bagi, sampailah dia nak balik. Kejap-kejap dia tanya, hampir mendesak. Dah buka ke? Kau dah kenapa? Nak suruh orang buka hadiah dekat depan orang ramai ke? Sabarlah.
Cepatlah buka. Lia tak buka-buka juga. Actually mak tak kasih sebab satu family memang tahu nenek tu membela. Okay guys, nenek tu membela. Nenek ni memang something wrong lah aku rasa. So Lia just simpan je dalam logotkan hadiah-hadiah kahwin yang lain dalam bilik. For your information, entahlah kebetulan atau apa, bilik tidur kita orang macam yang Farah tahu, sebab Lia ni pernah share juga pasal story sebelum ni, kisah-kisah seram juga sebelum ni. Okay, sebelum ni Lia ada mention something wrong kan. Bilik tu rasa panas gila-gila. Sebelum ni tak pun. Even kita orang ni laki bini asyik bergaduh sampai dia sanggup pukul Lia tengah pregnant. Kita orang selalu mimpi bukan-bukan. Nak tambah masalah, satu hari Lia pergi buka hadiah yang nenek saudara tu bagi. Oh my god, what will happen next? Lepas tu esok pagi Lia bleeding. Admit ward 2 hari. Tapi syukur baby selamat. Alhamdulillah. Lepas tu ex Lia buang hadiah tu dekat belakang rumah mak. Dan perempuan rambut panjang yang merangkak, berlumuran darah, yang Lia pernah cakap sebelum ni, selalu ada dalam mimpi dia. Kali ni perempuan tu marah sebab dia buang hadiah tu. Ini kisah-kisah pelik kita orang alami masa Lia mengandung anak sulung. Tapi 2 kisah ni lah yang Lia rasa okey kot. Entahlah, kata orang tua-tua pengamal sihir-sihir ni seboleh-boleh nak dapatkan darah janin anak sulung untuk tambah kuatkan ilmu diorang. Jadi selalunya wanita-wanita mengandung anak sulung pasti ada dugaannya. Wallahualam. Kalau bab cerita pasal darah anak sulung ni, okay, Farah ada terbaca tau, kisah anak kerak. Okay, anak kerak ni diorang suka, yang pengamal perubatan ni suka ambil janin yang keguguran ataupun mati dibunuh. Yang pasti janin tu anak sulung yang dilahirkan daripada ibu bapanya yang sulung juga. Maknanya mak dia sulung, ayahnya sulung. So mungkin ada kaitannya jugalah macam Lia cakap ni kan. So dia memang nak darah anak sulung. Kita tahu kan, ilmu hitam ni aneh-aneh sikit lah. So kita tak tahu function dia. So tu 3 cerita yang Farah boleh kongsi daripada 3 penulis. Okay, untuk kisah kali ni Farah rasa 2 tu kisah histeria. So kalau macam histeria ni diorang lebih kepada macam asrama-asrama penuh, universiti. Farah tak pernah alami lagi kisah-kisah histeria ni. Tapi Farah pernah tengok orang kena rasuk macam mana. Tapi dia rasuk bersendirian lah. Dia bukan histeria yang ramai-ramai datang menjerit-jerit. Tak. Rasuk ni kakak sepupu Farah sendiri. Okay, kakak sepupu Farah sendiri dia kena rasuk. Orang cakap dia ada keturunan saka harimau macam tu lah. Ayah dia ke tak pastilah. So nampak depan mata real, dia tak ingat orang, dia merangkak, dia punya suara pun memang berubah. So memang seram lah. Yang masa tu memang seram gila lah. Okay, dan untuk yang Lia cakap tadi tu pasal janin, anak sulung, benda semua tu, itu memang kadang-kadang memang syarat-syarat pengamal ilmu sihir ni. Untuk macam mana nak cakap untuk lengkapkan diorang punya sihir tu. So diorang nak tak nak memang kena cari janin yang sulung. Ada yang kalau nak lagi kuat, janin yang sulung datang daripada ibu bapa yang sulung. Macam tu lah. Tapi apa-apa pun, kisah-kisah ni seram. Okay, kisah-kisah ni memang seram. Kita kadang-kadang dengar macam tak takut, tapi apa yang orang-orang alami, kita tak tahu macam mana dia punya perasaan tu. So yelah, lain-lain punya, macam nak cakap, lain-lain punya nasib. Cara nampak, cara rasa, cara kau kena. So kita tak tahu kan. Takat ini saja untuk konten hari ni. Okay, 3 kisah daripada 3 penulis. Okay, yang Farah dah kumpul. Okay, muka tak siap, Farah tahu. Sebab Farah, kau dah malam kot, kau nak suruh aku make up apa siap malam-malam. So ini saja kisah untuk hari ni. Nanti kemungkinan minggu depan Farah akan collect lagi cerita-cerita misteri. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa share dekat Facebook Farah. Farah akan setiap minggu mungkin Farah akan post, suruh korang share kisah seram korang.
supaya Farah boleh share dengan penonton YouTube yang lain. Okay, so jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye.